Okey, dalam video kali ini saya akan kongsikan kepada anda aplikasi yang saya gunakan untuk aktiviti berbasikal saya. Saya dengan berbasikal ni masih baru lagi. Tak sampai baru dalam 3 bulan sahaja saya berbasikal. Jadi untuk aplikasi yang saya gunakan ini ada 3 fungsi dia. Yang pertama ni adalah untuk merekod aktiviti berbasikal saya. Yang kedua adalah untuk merancang laluan berbasikal saya. Dan yang ketiga adalah untuk menavigasi laluan basikal saya. Baik, ada 2 aplikasi yang saya gunakan untuk aktiviti berbasikal saya. Yang pertama saya gunakan Strava. Sebab apa saya gunakan Strava ni? Sebab Strava ni memang dah ada dah dalam phone saya. Memang sebelum saya berbasikal saya gunakan untuk merekod aktiviti sukan saya seperti jogging, berenang. Itu antara saya gunakan lah. Strava ni jadi saya gunakan lah Strava ni untuk berbasikal saya, untuk merekod aktiviti berbasikal saya. Dan yang kedua, kita juga boleh gunakan Strava ni untuk merancang laluan berbasikal kita dan juga menavigasi kita punya aktiviti berbasikal kita ni. Okey, saya akan kongsikan kepada anda bagaimana kita nak merancang laluan kita dalam Strava dan juga fungsi navigasi yang ada dalam Strava ni. Okey, ini adalah interface aplikasi untuk Strava. Jadi dalam Strava ni pertamanya kita untuk merekod aktiviti bersukan kita, nampak bahagian ni ada record di sini. Okey, tekan record dan jangan cari signal lah, GPS signal, dan kita boleh pilih dia punya aktiviti apa yang kita nak gunakan. Tapi sekarang saya guna berbasikal lah kan. Akan tekan start. Okay. Tu yang pertama lah, bagaimana kita nak merekod aktiviti bersukan kita dalam Strava. Okey, untuk merancang laluan berbasikal kita boleh tekan sini explore, kemudian explore roads. Tekan di sini kita akan masuklah dia punya interface. Kemudian kita okey, ni ada salah sikit tadi. Alright, situ kita boleh pilih, di atas ni adalah pilihan-pilihannya. Jadi kita boleh pilih current location ataupun kita boleh masukkan lokasi kita di mana. Okey. Alright. Jadi keistimewaan ataupun kelebihan dalam Strava ni untuk memilih laluan, untuk merancang laluan berbasikal kita, kita boleh pilih berapa jauh yang kita nak. Okay, jangan bagi carangan lah laluan kepada kita mengikut berapa jarak yang kita nak lalui. Contoh saya letak lah 30 km. Yang akan bagi 3 suggestion lah, 3 cadangan di sini. Okey, kita ada 3 cadangan di sini. Dan kita juga boleh memilih bentuk laluan yang kita lalui tu. Yang ada pilihan lah. Kita pilih ni apa-apa saja yang dia akan bagi. Alright. Ini ketinggian dalam basikal. Dan kita boleh pilih jalan yang landai sini ataupun jalan yang berbukit. Nah, kita boleh pilih. Contoh kita ambil yang berbukit. Okey, dia akan bagilah laluan-laluan yang ada kawasan yang berbukit. Itu kita juga boleh memilih jenis jalan yang kita lalui. Ini ada yang berturap ataupun yang tak berturap. Itulah kelebihan dalam Strava ni. Jadi kita punya aktiviti berbasikal tu tak bosan sangat lah kan. Kita akan melalui laluan-laluan yang baru, mungkin laluan yang lebih mencabar. Itu yang boleh kita buat lah dalam Strava ni. Okay, contoh kita pilih laluan di sini. Kita pilih laluan ni, kita ambil yang 30 km, yang berbukit dan juga yang tidak berturap. Kita boleh kita minat yang jalan laluan ni, kita akan tekan save lah. Save road ni. Okay, kita akan save. Alright. So bila kita bila kita nak start berbasikal, kita boleh ni lah. Boleh tekan use road.
Dan kita boleh start lah kita punya aktiviti berbasikal. Tapi okey, itu untuk ni lah, untuk yang jenis yang dicadangkan oleh Strava. Tetapi contohlah kalau kata anda nak buat laluan sendiri pun boleh. Di sini ada apa, draw your own road ni, tekan di sini. Okey, dan kita pilih lah aktiviti berbasikal. Alright. Okay, untuk nak buat ni macam senang saja. Nampak di sini ada logo pensel ni. Tekan di sini. Contohlah kita start daripada sini, kawan kanga ni. Kita lukis lah laluan yang kita nak lalui tu. Okey, siap. Laluan kita. Dia akan bagi berapa jarak dan juga ketinggian laluan kita. Dan kita akan done di sini. Sama juga macam tadi, kita akan save. Okey, nak guna kita punya laluan tu. Dan atasnya ada gambar macam huruf S terbalik ni. Tekan situ. Okey, ni yang kita save tadi. Alright, kita akan terus. Begitulah. Dan cara kita akan tekan start. Begitulah cara bagaimana kita nak merancang laluan kita melalui Strava. Tapi untuk Strava ni, dia punya kekurangan tu dalam segi dia punya fungsi navigasi je. Sebab apa, dia tak sama dengan seperti mana yang kita guna macam Google Maps ke ataupun Waze yang biasa kita guna tu. Dia contoh saya tunjuk kita ambil laluan yang kita save tadi. Ini. Okey. Contoh dia tak ada tunjuk macam dia punya interface tu bukan yang jenis yang macam 2D ataupun 3D tu. Dia tunjuk kita ke kiri ataupun ke kanan. Dia just macam ni je. Dia akan tunjuk kita ada kat mana. Contoh kita dah kali tu kita sampai arau sini, dia akan ada satu titik lah di sini. Jadi kita tak boleh nampak gambaran jalan tu, kita tak nampak lah nak ke kiri ke kanan. Itu yang kelemahan lah dalam Strava ni. Okey, untuk fungsi untuk merancang laluan berbasikal ataupun untuk menavigasi dalam Strava ni, kita perlu melanggan setahun dia punya bayaran dia. Dia kena berbayar lah. Lepas kita ambil, kita melanggan tu, barulah kita boleh guna fungsi tersebut. Okey, untuk langganan Strava ni tu kita nak gunakan fungsi untuk merancang laluan berbasikal dan juga untuk menavigasi tu. Dia punya bayarannya adalah sebanyak $5 sebulan. Bermaksud dalam RM20 lah sebulan. Jadi apa yang kita akan dapat, sini bila kita dah subscribe tu, dia banyaklah features yang kita boleh gunakan di sini. Kita tengok di sini ada road planning, lah, dan ada banyak lagi lah beberapa fungsi yang kita dapat lah. Itu yang dia akan kita boleh pilih sama ada secara tahunan ataupun secara bulanan. Kalau bulanan dia akan $7.99. Kalau kita ambil setahun, $59.99. Bermaksud $59.99 semua $244 lah. 244.50 setahun. Kalau 244 50 kita bahagikan dengan 12 bulan, jadi sebulan dalam RM20 lah untuk Strava ni. Jadi itulah bagaimana kita nak merekod aktiviti berbasikal kita
nak merancang laluan berbasikal kita dan juga untuk menavigasi laluan berbasikal kita dalam Strava. Itulah yang saya nampak yang tak best satu yang ataupun kelemahan tu dalam segi fungsi navigasi dia lah. Itu yang saya pernah try sebelum, tapi tak pastilah kalau kata dia ada update ke apa semua. Okay, begitulah bagaimana kita nak menavigasi, merancang laluan basikal dan juga merekod aktiviti berbasikal kita dalam Strava. Bagi anda yang ingin mencuba fungsi untuk merancang laluan dalam Strava tu, Strava memberikan percubaan, memberikan free trial selama sebulan. Jadi dalam sebulan tu bolehlah kita try guna kan. Kalau kita rasa okey, kita boleh guna, boleh subscribe selepas itu. Atau mungkin kita tak nak guna, kita boleh cancel lah. Kita maksudnya kita tak perlulah subscribe lepas tu. Jadi boleh try lah kan. Tapi itulah yang saya nampak dalam aplikasi Strava tu ya, satu fungsi yang navigasi tu dia kurang best sikit lah. Jadi kita tak nampak kita berada di mana sekarang dan di mana apa laluan yang kita akan lalui selepas itu kan. Jadi saya cuba carilah alternatif lain untuk fungsi menavigasi ni. Jadi saya cuba cari dan cari. Saya jumpa satu lagi aplikasi yang sesuai untuk aktiviti berbasikal ni, iaitu Komoot. Jadi kita akan tengok bagaimana Komoot ni. Jadi inilah alternatif untuk menggantikan Strava untuk aktiviti berbasikal kita. Inilah aplikasi Komoot. Boleh tengok di Play Store, Komoot. Jadi kita masuk dulu. Ini dia dah punya interface lah dalam Komoot ni. Okay, ini baik. Ini adalah dalam interface untuk Komoot ni. Jadi untuk merekod, kita boleh merekod aktiviti berbasikal kita dan juga kita boleh merancang dan juga menavigasi laluan berbasikal kita. Jadi kalau kita untuk merekod tu mudah saja, tekan je button record ni dan kita akan terus merekod lah kita punya aktiviti berbasikal. Alright, jadi untuk merancang laluan berbasikal kita boleh tekan plan ni. Okey. Jadi kita boleh pilih lah dia punya aktivitinya. Di sini dia ada banyak lah. Kalau kita untuk berbasikal ada 1, 2, 3, 4, 5 pilihan jenis berbasikal. Yang sini kita ada bike touring, kita ada mountain biking, ada road cycling. Jadi kita ada gravel riding dan juga enduro mountain biking. Jadi kita boleh pilih lah. Contoh kita ambil yang ni, yang mountain biking, ataupun kita ambil lah sebagai road cycling. Dan kita ambil road cycling, kita boleh pilih lah kita punya fitness average level kita. Kemudian kita boleh pilih laluan basikal tu sama ada one way ataupun round trip. Jadi saya biasa ambil ni, round trip ni. Jadi saya kat sini tengok macam kita akan pilih laluan sama ada kita pilih current location ataupun kita pilih boleh letaklah di mana kita punya laluan tu, start di mana. Jadi kita boleh pilih destinasi kita. Contoh kita letak sini. Alright, kalau kita round trip dia akan buat macam ni lah. Okay, dia akan bagi suggestion laluan pada kita. Dia akan adalah dia punya maklumat di sini, berapa masa, jarak, segi apa elevation yang kita akan lalui. Jadi kita juga boleh merancang laluan basikal kita dengan memilih kita nak ke mana. Jadi kita tukar dulu, ambil pada one way, kemudian contoh kita nak ke sini, ke hospital ni. Okay, set SN di sini. Dia akan bagi laluan lah berdasarkan apa jenis sukan. Jadi kita ambil road ride ni, maksudnya dia akan pilih laluan yang berturap lah, jalan raya kepada kita. Kemudian kita buat lagi, kita pergi ke sini, kita tekan ambil new endpoint. Alright, kita bagi situ.
Ni kita ambil di sini. Alright, di sini dia akan bagi. Okay. Akhir sekali kita pergi semula ke tempat kita lah. Dan mungkin akhirnya kita akan pilih di sini lah. Akhirnya. New endpoint. Alright, jadi dah siap dah kita punya laluan berbasikal kita. Jadi di sini over 5.67 km. Dia punya elevation je 10 meter. Bila kita dah siap laluan tu, contohlah kita nak tukar, kita nak pilih laluan yang mungkin yang tak berturap ataupun yang berbukit sikit, kita bertukar di sini. Kita ambil contoh, kita ambil yang ni ha. Kita ambil gravel riding. Jadi secara automatik dia akan tukar kita punya laluan tu. Okay, bila dah siap, kita akan save kita punya laluan. Okay. Inilah yang kita save. Jadi kalau kita nak guna kita punya, kita juga boleh simpan, store for offline use. Dia akan download maps tu dalam kita punya phone. Contoh kalau kata tak ada internet, jadi kita boleh gunalah secara offline. Jadi untuk guna kita akan tekan navigation. Head southwest to the starting point. Okay, ni dia pelik sikit sebab saya pakai software dalam software Android dalam PC dan laptop, jadi dia lain sikit lah. Dia punya current location dekat kat mana ni, macam kat China je ni. Jadi macam tu lah contoh kita nak menavigasi laluan berbasikal kita, merancang menavigasi laluan kita dalam Komoot. Bila dah selesai kita punya aktiviti berbasikal tu, kita akan tekan sini, tekan lama sikit, hold. Okay. Jadi dah begitulah cara kita untuk nak menavigasi laluan kita. Okay, baik, jadi untuk nak tengok kita punya laluan yang kita dah save tu, ikutlah selepas ni kita nak guna laluan tu, kita pergi kat profile. Jadi kita di sinilah kita akan tengoklah dia punya apa yang kita dalam yang telah kita save dan juga yang telah complete dalam basikal kita. Ini contoh yang dalam yang saya dah guna lah sebelum ni. Di sini inilah fungsi yang ada dalam. Tapi ya okey, jadi biasanya saya akan gunakan Komoot lah untuk merancang laluan berbasikal dan juga untuk menavigasi. Untuk merekod saya masih lagi gunakan Strava. Maksudnya saya akan run dua-dua apps lah dalam masa yang sama. Strava ni untuk merekod laluan berbasikal dan juga Komoot ni saya gunakan untuk merancang laluan dan juga untuk menavigasi. Jadi untuk Komoot ni percuma saja, tapi kalau kita untuk nak download dia punya maps tu, dia sama ada percuma ataupun yang berbayar. Mengikut kawasan lah. So, saya pertama yang saya cuba tu percuma. Dia mengikut kawasan tertentu lah. Kadang tu ada yang kena berbayar dan juga ada yang percuma. Jadi kita tengok dia punya dari segi plan je, plan pembayaran je. Di sini ada single region, ada region bundle dan juga the world. Jadi di sini ada harga je $3.99. Kalau region bundle ni dia $8.99, ataupun yang untuk yang peta yang dunia di sini $19.99. Jadi untuk Komoot ni dia sekali bayaran sahaja untuk kita dapatkan maps dia tu. Tak macam Strava ni kita kena bayar secara tahunan dia punya langganan tu. Kalau kita untuk Komoot ni dia just
bayar tu untuk dapatkan dia punya map sahaja. Jadi itulah kelebihan yang ada dalam Komoot ni lah. Okay, baik, itulah serba sedikit perkongsian saya tentang aplikasi untuk aktiviti berbasikal. Jadi dua aplikasi yang saya gunakan untuk aktiviti berbasikal saya. Jadi untuk seraban saya gunakan untuk merekod laluan, dan untuk Komoot saya gunakan untuk merancang laluan berbasikal dan juga untuk menavigasi. Diharap perkongsian saya ini dapat memberi manfaat lah kepada anda untuk aktiviti berbasikal. InsyaAllah jumpa lagi dalam video yang akan datang perkongsian daripada saya.